Dan satu lagi yang mereka bawa ialah ideologi, kalau tadi samawi, yang ni ideologi ardi. Apa dia ideologi ardi? Ism-ism yang dibawa datang untuk menyaingi konsep agama tadi. Dan kita semua sedia maklum, sekularisme dah lama bertapak, pluralisme dah lama bertapak, liberalisme dah lama bertapak, humanisme dah lama bertapak, dan ism-ism sekian banyaknya yang ada. Semua ism-ism ini adalah kreat daripada manusia, caturan daripada manusia, yang mungkin di sana bisa adanya kebaikan-kebaikan dan pastinya banyak lompang-lompang kelemahan dan kekurangan. Jadi kalau setiap ism yang dihasilkan melalui pemikiran manusia yang sememangnya lemah dan kurang, bagaimana bisa kita mengharapkan sesuatu kelebihan datang daripada dia? Kita dah tahu kita manusia ni lemah, kita manusia ni kurang. Tiba-tiba kita create satu sistem, kita create satu perundangan, kita create satu pentadbiran dan pengurusan yang kita harapkan apa yang kita buat tadi boleh lawan agama. Yang kita harap benda tu boleh menyaingi apa yang didatangkan daripada Allah. Tuan-tuan cuba fikir, masuk akal atau tidak? Kita nak lawan satu benda yang didatangkan oleh Allah yang namanya agama, yang namanya syariat. Kita nak lawan, kita nak create syariat baru, kita nak create pemikiran baru, kita nak create cara hidup baru, nak lawan yang Allah datang. Kalau tuan-tuan punya akal yang bersih dan murni, tuan-tuan ada jawapan untuk persoalan ini dengan tegas. Walaupun di sana kita tak pernah nafi, di belakang setiap islam ada ribuan pemeluk, ribuan penganut, ribuan follower. Tetapi tuan-tuan, manusia tidak akan pernah puas sekiranya yang nak dilayan ialah kehendak dan hawa nafsu dia. Buktinya islam tak pernah berhenti keluar. Ini bukti manusia tak pernah puas. Kalau manusia puas, islam yang pertama dah mencukupi dan memadai. Okey, kita katakan ada satu ism yang pertama, nama ism sekian-sekian. Kalau manusia dapat kepuasan dengan ism tu, tak ada lemah, tak ada kurang, dia tak keluar hal lain. Oi, kami puas hati sungguh selepas meninggalkan agama Islam, menganut ism ni, faham ism ni sempurna, lengkap, komplit, cantik, beautiful. Tapi sat-sat keluar hak ism ni. Pasal apa? Boring lah, ada lemah sini, aku buat izin ni. Hak ni pula boring, lemah ni, izin ni. Lepas tu tak berhenti, hak tu keluar, hak ni keluar, hak tu keluar, hak ni keluar. Ini menunjukkan apa? Barang-barang ni semua ada kelemahan, sampai perlu di-create izin-izin yang lain untuk memenuhi keperluan dan hawa nafsu manusia. Sampai bila? Tetapi kita melihat sejarah bila para nabi dan para rasul, dia berikan kepada manusia melalui panduan wahyu daripada Allah. Semua manusia dalam keadaan selamat, semua manusia dalam keadaan sejahtera, aman dan dalam jagaan Allah. Buktinya bagaimana? Cuba tuan-tuan lihat dalam sejarah Al-Quran, para nabi dan rasul yang selalunya dimusibahkan, yang selalunya dibalakan oleh Allah, yang menjadi pendukung para nabi ke penentang para nabi? Hak Allah duk bala berupa banjir besar, hak Allah duk bala datang kilat, datang buruk, hak Allah bala datangnya ribut padang pasir, hak Allah bala terbalikkan bumi. Allah bala tu, Allah bala ni pendukung para nabi ke penentang para nabi? Mereka adalah golongan penentang para nabi, yang mana mereka ni nak lawan syariat-syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah ni. Sebab apa? Sebab mereka ni rasa mereka ni pandai, mereka rasa mereka ni lebih mengetahui apa yang diketahui dan dibawa oleh para nabi dan utusan Allah ini, sehingga mereka hari-hari nak menyaingi apa yang cuba didakwah dan disampaikan oleh para nabi. Bahkan lebih jauh apa yang berlaku dalam sejarah. Nabi-nabi dihina, nabi-nabi diejek, nabi-nabi ditokmah, nabi-nabi dicaci.
Bahkan diberi berbagai gelaran kepada para nabi. Apa yang diberikan ahli sihir, tukang nujum, tukang tilik, peramal tu, sakit jiwa, otak tak betul, miring, sebagainya dituduhkan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam ayat-ayat Allah. Kalaulah benar Allah nak mengutuskan kepada kami seorang nabi dan rasul, tak ada orang lain selain daripada kamu. Ayat ini kerap muncul. Kalau betul Allah nak utus nabi, kalau betul Allah nak utus rasul, tak ada orang lain selain daripada kamu. Ini ayat berbentuk apa? Pelecehan terhadap nabi tersebut. Sebenarnya ayat ini ayat memerangkap mereka sendiri. Kalau betul Allah buka orang lain, mereka terima atau tak terima, atau sama saja. Orang yang tak mau terima ni, mari sini hak mula-mula, dah dia memang tolak, dah dia memang nafi, dah dia memang tak mau. Kalau boleh cari orang lain dah, mungkin aku boleh dengar. Kalau buka orang lain sekalipun, agak-agak dia nak dengar. Agak dia nak dengar tak? Dia tak mau dengar. Kalau memang dia nak dengar, tak payah datang hak kedua. Hak pertama pun boleh cakap, hak pertama pun boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia nabi, dia utusan. Mari hak nombor dua pun dia tetap nabi, dia tetap utusan. Ini adalah jawapan-jawapan yang memerangkap mereka sebenarnya tidak punya makna dan nilai apa-apa kerana sememangnya mereka tolak. Dan penolakan terhadap syariat, penolakan terhadap apa yang didatangkan oleh Allah dah berlaku setiap sepanjang zaman. Dan tuan-tuan boleh fikir sendiri, kalau nak guna rasional malam ni pun go on, kalau nak guna logika pun go on. Tuan-tuan tahu apa kesudahan yang dihadapi oleh musuh-musuh Allah penentang para nabi tadi. Semua Allah ceritakan sendiri menerusi ayat-ayat dan firman-Nya di dalam Al-Quran. Sampai bila baru hati dan jiwa kita boleh bangkit dan dibangunkan untuk menyedari hal ini, bahawa orang yang lawan Allah, lawan Nabi, lawan agama, meleceh-lecehkan syariat, ada hukuman untuk dia. Paling kurang pun Allah lepaskan atas dunia, akhirat dia selamat atau tidak? Tidak, tuan-tuan. Tidak. Kalau mengembalikan semula konsep ini, kita tengok perkara-perkara yang mereka cuba bawa, sama ada melalui pendekatan Yahudi dan Nasrani ataupun izan-izan tadi. Yang selalu diangkat ialah mereka cuba melakukan pemisahan dalam struktur apa yang telah didatangkan sebagai dasar dan base dalam agama. Masa zaman Rasulullah dulu, Rasulullah memperkenalkan Islam secara lengkap. Rasulullah memperkenalkan Islam secara syumul, komplit, sempurna dalam setiap lapangan dan bidang. Bermula dalam bab akidah hampir selama 13 tahun di Mekah, dan seterusnya di Madinah selama 10 tahun turun ayat demi ayat yang berupa syariat-syariat yang meliputi apa? Bab-bab ibadah, bab-bab hukuman, bab-bab muamalah, bab-bab jenayah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia sampai habis. Sampailah ke konsep jihad dan peperangan pun tidak ketinggalan. Ini bermakna dalam setiap gerak kehidupan umat Islam, apa saja yang mereka nak buat itu ada panduan agama. Tetapi hari ini mereka cuba ubah. Mereka cuba nak tolak struktur yang telah dibangunkan oleh Nabi dengan melakukan pemisahan. Apa pemisahan yang mereka nak buat? Teras agama sebenar hari ini, kalau kita tengok Islam, dia adalah satu agama yang mementingkan ritual dan ibadat semata-mata. Yang ini yang mereka bagi tumpuan, seolah-olah seperti agama lain yang seawalnya lebih awal dilakukan oleh orang-orang Kristian dengan memisahkan konsep agama mereka dengan pemerintahan. Jadi Islam dalam bab ibadat jadi eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab pemerintahan, bila masuk bab-bab hukuman, bila masuk bab-bab syariat, dia jadi inklusif. Jadi hari ini bab ibadat memang mereka tak akan pernah kacau, sebab ini base paling dasar. Hari ini cuba tuan-tuan bayangkan kalau mereka kacau kita datang masjid, apa jadi?
Orang Islam kami akan halang, kami akan roblok, tak boleh datang masjid. Tuan-tuan tahu dah apa akan jadi kalau kacau habis asas. Hak ni datanglah masjid, nak mengajar. Masjid boleh datang, kamu boleh semayang, tapi nak baca kitab, nak ajak ilmu tu, nak ajak ilmu ni, kami halang, kami akan blok, kami akan gam dan sebagainya. Tuan-tuan boleh agak apa akan jadi. Nak puasa tak boleh, boleh puasa, kami akan tukar. Haram puasa bulan Ramadan, kamu pergi puasa bulan Safar sebulan. Tuan-tuan boleh tahu apa akan jadi. Bangkit atau tidak tuan-tuan, kesengit-sengit saja. Saya tanya ni, kalau mereka nak tukar bulan Ramadan pergi puasa bulan Safar, tuan-tuan sengit. Okey, kita puasa Safar tahun. Jangan suka. Ini bentuk persoalan. Saya tahu tuan-tuan akan marah, tuan-tuan akan bangkit bila isu ni dipalih. Tetapi mereka tak akan kacau bab ini, kerana bagi mereka ibadat itu mengikut agama masing-masing, ritual berlaku mengikut kepercayaan masing-masing. Tetapi hanya setakat itu sajalah. Konteks Islam kita jadi eksklusif bab ibadat dan bab amalan. Tetapi mereka tak mahu mengeluarkan konteks base dan dasar lain pada luar kehidupan tadi. Bab pemerintahan, Islam tak payah campurlah. Bab syariat, Islam tak payah campurlah. Bab tu, Islam tak payah campurlah. Jadi bila Islam dikekang, Islam tak boleh campur, apa akan jadi tuan-tuan? Kalau dalam bab pemerintahan sebagai contoh, kita nak gubal satu perundangan, kita nak buat sesuatu akta, atau kita nak buat sesuatu benda yang baru. Jadi bila kita tolak acuan agama, apa akan jadi? Bila ada acuan agama, perkiraan dia masih lagi bertakuk pada soal boleh ke tak boleh ni mengikut agama, halal ke haram ni mengikut agama. Orang masih mempersoalkan demikian bila agama masih lagi jadi panduan. Tetapi kalau agama memang dibiarkan terus, apa jadi? Adakah sesuatu benda yang kita nak buat, sama ada perundangan ataupun akta-akta baru, orang akan fikir lagi soal halal dan haram? Orang tak fikir dah, sebab agama tak terlibat dalam pemerintahan, agama tak terlibat dalam pengurusan, agama tak terlibat dalam pentadbiran. Ni apa nak masuk-masuk bab agama halal haram? Mereka nak demikian. Tuan-tuan nak ke tak, saya tanya? Pakcik jawab tak nak. Saya pun tak nak. Mana mungkin soal halal haram boleh tak boleh hanya bab ibadah. Hak lain, kalau macam tu berzina boleh ke tak boleh? Dah kalau kita kata taklid tu boleh tu bab ibadah, berzina bukan ibadah, tak ada halal haram, jadi boleh ke tak boleh tuan-tuan? Dia jadi boleh lah. Minum arak bukan bab ibadah, minum je benda harus, jadi boleh minum. Tuan-tuan nak ke benda ni berlaku? Semua orang tak nak. Tapi acuan-acuan yang dibuat memang itulah cara bentuk kerja dia. Nak menafikan komplit dan syumulnya Islam setiap lapangan